Komponen kitaran air terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, kondensasi, yang kedua, kerpasaid, yang ketiga, infiltrasi, yang keempat, air larian dan kelima, penyejatan. Kitaran air adalah perjalanan yang dilalui oleh semua air. Terdapat air di laut, di sungai, di tasik dan juga air di bawah tanah. Kitaran air menerangkan perjalanan yang diambil oleh air semasa beredar di seluruh dunia. Taburan air di bumi. Terdapat 97% air di laut, 70% di penutup ais dan glasier, 29% air bawah tanah, 52% air tasik, 38% di kelembapan tanah dan 3% di lain-lain tempat seperti sungai, wap air dan air dalam hidupan. Proses pertama dalam komponen kitaran air adalah proses kondensasi. Apabila wap air menejuk, ia mengembun kembali menjadi titisan air kecil. Titisan air cukup kecil untuk terapung di udara akan akhirnya berkumpul untuk membentuk awan. Awan akan ditiup angin untuk mengangkut air ke pelbagai bahagian di bumi. Berikut merupakan kondensasi dalam kehidupan seharian, seperti di embun daun, permukaan gelas air sejuk, penutup periuk memasak dan permukaan cermin. Terdapat beberapa faktor yang memberi kesan terhadap kadar kondensasi. Yang pertama, pada suhu. Wap sejuk yang kehilangan tenaga haba dengan lebih mudah dan mengembun menjadi bentuk cecair. Dan yang kedua, pada kuantiti wap air di udara. Apabila semakin tinggi kuantiti wap air, semakin banyak zarah gas berlanggar dengan permukaan kaca sejuk pada setiap saat dan akan mewujudkan lebih banyak zarah cecair. Berikut merupakan proses kondensasi pada cairan ais. Proses kedua dalam kitaran air hujan ialah kerpasan. Proses awan melepaskan air. Apabila banyak titisan air di atmosfera, titisan air tersebut akan bergabung untuk membentuk titisan air yang lebih besar di awan. Titisan air ini menjadi terlalu berat untuk kekal di udara dan akan jatuh ke bumi sebagai air hujan. Sekiranya sangat sejuk, air mungkin membeku dan jatuh sebagai hujan batu ataupun salji. Berikut merupakan gambar rajah proses kerpasan. Contoh fenomena kerpasan adalah seperti hujan beku, hujan batu, salji dan hujan. Faktor-faktor yang memberi kesan terhadap kadar kerpasan adalah latitude. Khatulistiwa menerima lebih banyak hujan daripada zon suhu dan kawasan kutub. Oleh sebab itu, khatulistiwa lebih panas dan lebih banyak air yang menguap. Pada altitude pula, hujan lebih banyak di tempat tinggi berbanding di kawasan rendah, dan kelembapan udara, hujan lebih banyak di kawasan sepanjang pantai daripada di pendalaman kerana laut merupakan sumber kelembapan. Proses kerpasan ketika mendidihkan air.
dan bergerak ke permukaan air bawah tanah melalui proses infiltrasi. Faktor-faktor yang memberi kesan terhadap kadar infiltrasi adalah seperti jenis tanah, kerana kadar infiltrasi tinggi jika tanah mempunyai liang yang besar disebabkan air dapat melepasi liang tersebut dengan senang. Seterusnya, kadar kepasan. Hal ini kerana hujan lebat menyebabkan tanah menjadi padat dan akan mengurangkan kadar infiltrasi. Seterusnya, kelembapan tanah. Tanah yang tepu tidak dapat menyimpan air lagi. Oleh itu, kapasiti infiltrasi telah tercapai. Ini meningkatkan jumlah larian air permukaan. Dan cerun. Permukaan yang cerun akan menyebabkan kadar infiltrasi menjadi rendah. Proses keempat dalam kitaran air adalah air larian. Semasa hujan, zon kelembapan tanah secara progresif menjadi tepu dan air bergerak ke darat sebagai air larian. Permukaan yang berbeza menyerap air pada kadar yang berbeza dan menyimpan jumlah air yang berbeza. Oleh kerana permukaan menjadi kurang tetap, isi padu air yang lebih tinggi tetap berada di permukaan sehingga meningkatkan risiko banjir. Faktor-faktor yang memberi kesan terhadap kadar air larian. Yang pertama, intensiti kerpasan. Kadar kepasan yang tinggi akan menyebabkan kadar air larian lebih tinggi disebabkan tanah cepat tepu. Yang kedua, saiz kawasan tadahan. Secara umumnya, kawasan yang kecil akan menghasilkan larian air permukaan lebih tinggi. Yang ketiga, pada topografi. Jika permukaan tanah lebih curam, kadar evaporasi dan penyerapan air dalam tanah akan kurang. Oleh itu, lebih banyak air hujan menjadi air larian. Dan yang keempat, jenis tanah. Tanah yang kaya dengan pasir mempunyai liang yang luas yang membolehkan air mengalir dengan mudah. Oleh itu, tanah ini akan memberikan limpahan yang lebih sedikit. Proses yang terakhir ialah proses penyejatan. Proses penyejatan ialah apabila air atas sesuatu permukaan bertukar dari fasa cair ke gas setelah menyerap tenaga haba dari matahari. Manakala proses transpirasi ialah penyejatan air dari tumbuhan melalui permukaan stomata semasa fotosintesis. Apabila proses penyejatan bergabung dengan proses transpirasi akan menghasilkan proses evapotranspirasi. Evapotranspirasi ialah gabungan evaporasi permukaan tanah dan transpirasi tanaman. Faktor-faktor yang memberi kesan terhadap kadar penyejatan atau transpirasi atau evapotranspirasi. Yang pertama adalah pada suhu. Penyejatan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini kerana terdapat tenaga haba yang lebih banyak. Yang kedua, pada kelembapan udara. Apabila semakin lembap udara, semakin tepu kawasan udara tersebut. Oleh itu, semakin kurang evaporasi yang akan berlaku. Yang ketiga, pada kelajuan angin. Semasa angin bertiup, zarah-zarah air di udara dipindahkan ke tempat lain. Proses ini memberi ruang untuk uap air baru dan evaporasi akan berterusan selagi angin bertiup. Dan yang keempat adalah pada intensiti cahaya. Dalam proses evapotranspirasi, stomata terbuka lebih luas semasa fotosintesis apabila tinggi intensiti cahaya. Contoh-contoh kegunaan proses penyejatan dalam industri makanan seperti pelempengan garam, pengeringan ikan atau daging dan pembuatan susu pekat.
Eksperimen kitaran air.